Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel kelas YT. Hari ini kita akan sama-sama belajar subjek sejarah tingkatan 5. Bab 3. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sebelum kita mulakan kelas kita, sila tekan butang subscribe dan turn on notifikasi untuk topik-topik yang akan datang. Dalam bab ini kita akan bincangkan 5 subtopik dengan lebih lanjut, iaitu, yang pertama, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Ketiga, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dan yang terakhir, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuklah kuasa pentadbiran, perundangan, dan kehakiman. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem perlembagaan terselah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini diperkukur dengan konsep Islam, sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu merujuk kepada kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka, sama ada dari segi keturunan, mahupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk kesultanan ini. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan, dan ketua agama. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Semasa perluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu, dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-Raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British. Namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyerlahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar, dan rakyat untuk menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ihwal agama Islam dan memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England.
British memerintah Malayan Union secara langsung melalui Gubernur yang dilantik oleh Kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua, melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan Beraja diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan, dan beberapa pindahan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Durbar dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar dalam negeri-negeri ini berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi Raja-Raja Melayu negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Perlembagaan Malayan Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan atau The Council of Sultans. Di bawah The Malayan Union Order and Council 1946. Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Antara fungsi Majlis Sultan-Sultan termasuklah membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Malayan Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union. Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat, sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Majlis Raja-Raja diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Namun, keanggotaannya mengalami perubahan. Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja, seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan.
Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Antara fungsi Majlis Raja-Raja adalah seperti berikut. Memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Bersetuju atau tidak bersetuju dengan sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Memberi nasihat berkaitan pelantikan jawatan tertentu. Menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, serta kepentingan sah kaum lain. Menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Memperkenan perubahan persempadanan setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Dan yang terakhir, memperkenan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Dalam bab ini kita dah belajar dengan lebih lanjut tentang subtopik 3.1 dan 3.2. Kita akan sambung subtopik yang seterusnya dalam video yang akan datang. Semoga apa yang dipaparkan dalam video ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa klik butang like, subscribe, dan notifikasi. Boleh juga share dan komen di bawah untuk sebaran idea atau topik-topik yang menarik untuk video yang akan datang.